Okey, kita teruskan dengan tutorial amino acids. Question number 3. So 3A, what is a Zwitter ion? So, seperti yang kita bincang dalam nota, Zwitter ion ni adalah satu molekul di mana overall charge dia 0. Itu point yang ada pada Zwitter ion. Overall charge dia 0, lepas tu dia ada positively charged at one part and negatively charged at another. Maksudnya dia ada charge positif dengan charge negatif pada satu structure dan total charge dia adalah 0. Soalan B, dia minta kita draw Zwitter ion untuk siapa? Untuk glycine, iaitu 2 amino ethanoic acid. Jadi kita draw dulu 2 amino ethanoic acid di mana ada 2 carbon, 1 2, lepas tu ada double bond O. Dan kita letakkan sebagai charge O negatif. Dan sebelah N kita letakkan sebagai NH3+. So di sini dia ada 2 charge. Satu charge negatif, satu lagi charge positif. Itu adalah Zwitter ion. Question number 4. Dia minta what is mean by an isoelectric point. Jadi kita dah bincang itu. Apa yang dimaksudkan dengan isoelectric point? Kita boleh bagi keyword dia. Yang pertama dia adalah pH. Isoelectric point ni adalah nilai pH. Nilai pH di mana concentration of Zwitter ion Zwitter ion adalah maksimum. Itu point untuk isoelectric point. So boleh tengoklah ayat lengkap dia macam mana. Seterusnya dia minta kita predict the structure formula untuk siapa? Untuk 2 amino 3 methyl butanoic acid. Jadi first kita kena tahu dulu structure asal dia. So macam kita tengok sebelum ni, kita kena draw structural formula. First untuk butanoic acid 4 carbon, 1 2 3 4, dan carbon ni ada COOH. Dan karbon kedua ada amino NH2. Karbon ketiga ada metil CH3. Karbon yang lain lengkapkan dengan hidrogen. 1 2 3 4. Untuk draw structure ni, structure 3 keadaan ni, keadaan pertama pada isoelectric point, iaitu ni adalah bersamaan dengan Zwitter ion. Jadi kita akan draw satu structure Zwitter ion. Jadi structure Zwitter ion kita draw dalam bentuk positif dengan negatif charge. So cara dia, kita draw balik structure ni, CH3 CH3, ada cabang CH. So cabang ni kita draw sebagai NH3+, dan karboksilik kita draw sebagai COO-. Sebab dia nak menggambarkan Zwitter ion wujud sebagai charge positif dengan charge negatif wujud serentak. Keadaan kedua, dalam keadaan pH 12. pH 12 ni kita anggap dalam keadaan basic solution. Jadi apa yang berlaku kepada basic solution? Basic akan ubah nilai
COOH. Nilai, no, bukan nilai, akan ubah structure COH. Jadi apa kita kena buat adalah CH3 tak ubah. Okey, structure NH2 kekal, tetapi structure COOH akan jadi COO minus, sebab dalam keadaan acidic, iaitu OH minus. Dia akan ubah acid kepada conjugate base. Base kekal, okey, sebagai NH2. Okey, dan keadaan ketiga, pH 1. pH 1 ni kita anggap dalam keadaan acid. So apa berlaku kepada amino acid apabila dia wujud dalam keadaan acid? Okey, acid akan ubah position mana dia akan ubah? Dia akan ubah NH2 jadi NH3+. Okey, NH3+, dan carboxylic COOH akan kekal. So yang berubah adalah NH3+. Dia akan jadi conjugate acid. Sebab dalam keadaan base, apabila datang acid, dia akan ubah base kepada ion cation ataupun conjugate acid. Okey, itu perubahan yang berlaku kepada amino acid apabila dia wujud dalam keadaan isoelectric point, iaitu zwitter ion. pH 12 iaitu dia masukkan base solution, ataupun pH 1 dia masukkan acid solution. Okay, soalan number 5. Given the structure formula of tyrosine, so dia ada functional group OH, ada functional group COOH, dan ada functional group amino. Itu dia masuk kategori amino acid. Ada hydroxy duduk pada benzene. Okay, predict the structure formula of the product form when tyrosine react with, pertama react dengan NaOH. So kita tahu NaOH ni adalah base, basic solution. Dia akan bekalkan OH minus. Jadi OH minus akan bertindak balas dengan, pertama dengan phenol. So phenol akan jadi O minus Na plus. Dia akan form phenoxide ion. Okey, yang kedua, dia akan bertindak balas pada COH. COH akan jadi COO minus Na plus. Okey, dan untuk amino ni adalah base. Dia jumpa dengan base, so amino akan kekal. Tak ada sebarang perubahan kepada amino. Jadi yang berlaku sini dengan sini saja. Okey, reaction kedua dengan HCl. Okay, ini adalah acid. So kita tengok ada tak perubahan berlaku dekat phenol, atau tak perubahan berlaku dekat karboxil dan juga amino. Jadi apabila masuk acid ni akan bekalkan H plus dengan Cl minus. Jadi apa yang berlaku? Phenol tidak bertindak balas dengan acid. Jadi phenol akan kekal sebagai phenol OH. Carboxylic acid tidak bertindak balas dengan acid, so dia akan kekal sebagai COOH. HCl akan bertindak balas dengan base amino, so dia akan form NH3 plus Cl minus, so dia akan form salt di sini. Okay, jadi hanya amino saja yang bertindak balas dengan HCl. Tempat lain tak ada sebarang perubahan. Okey, tindak balas yang ketiga. Tindak balas dia dengan alkohol ni. Alkohol dalam keadaan asid, H+. Jadi apa yang berlaku kepada structure? So yang berubah adalah
Okey, so kalau kita tengok fenol tidak mengalami sebarang perubahan dengan asid ataupun dengan alkohol. Jadi dia akan kekal sebagai fenol. Okey. Carboxylic acid. So carboxylic acid, kita tahu dia boleh mengalami perubahan bersama-sama dengan alkohol. Jadi dia akan ubah kepada C double bond O. O dia akan terima CH3. Bermaksud dia akan form ester. So ingat, carboxylic akan berubah kepada ester. Silap. Dia cabang sini. Selupa nak letak cabang cabang CH2. CH2 CH. Ataupun buat lain lah gini. So lupakan yang tadi. So apa yang berlaku di sini adalah structure dia gini. Structure asal dia. Fenol tidak mengalami sebarang perubahan dengan alkohol dan juga asid ni. Structure alkohol akan bertindak balas dengan ni. Dia akan bertindak balas dengan carboxylic to produce ester. So ester dia form C double bond O O CH3. So sini adalah ester. Manakala amino dia akan bertindak balas dengan asid. Asid ni akan bertindak balas dengan amino to produce NH3+. So ada dua tempat yang berubah. Amino apabila jumpa asid dia akan mengalami perubahan. Manakala carboxylic apabila jumpa alkohol dalam keadaan berasid dia akan mengalami pengesteran. Fenol tidak mengalami sebarang perubahan. Tindak balas yang keempat dengan NaNO2 dengan HCl. Dia panggil nitrous acid. Dia berlaku kepada amino group. So kita tengok apabila dia bertindak balas dengan NaNO2 dengan HCl, so apa yang berubah adalah yang pertama kita belajar dulu amin primer. Apabila dia masukkan nitrous acid, dia akan ubah kepada 3 struktur utama ataupun dia akan produce 3 struktur utama. Struktur pertama, carboxylic tak berubah. Hal ni pun fenol pun tak berubah, carboxylic tak berubah. Yang berubah hanyalah pada NH2. Dia akan produce yang pertama alkohol. Yang kedua dia akan produce COH tak berubah. Dia akan produce haloalkane iaitu klorin masuk. Dan yang ketiga dia akan produce carbon double bond. So sini patutnya ada double bond. Jadi dapat alkohol, haloalkane dan juga alkin. Carbon double bond. Jadi ingat apabila react dengan nitrous acid, hanya amino saja yang akan berubah kepada 3 produk utama. Carboxylic tidak akan berubah. Question number 6. What is a peptide bond? So boleh refer kepada nota. What is the meaning of peptide bond? Soalan kita nak fokuskan ni adalah write the reaction between phenylalanine and glycine. Reaction antara phenylalanine ni dengan glycine to produce dipeptide. Dan susunan dia minta adalah Phy-gly. Phy-gly ni bermaksud phenylalanine sebelah kiri, manakala glycine
sebelah kanan. Jadi kita letak sini phenylalanine. Dan sebelah kanan adalah glycine. Okey, itu maksud phe-gly. Jadi, apa yang kita kena buat adalah phenylalanine structure dia gini. Jadi, kita letak sebelah kiri. Jadi, yang akan berubah, kawasan yang akan berubah adalah sini. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita draw balik structure phenylalanine. Okey, ikut betul-betul structure asal dia. CH2. Lepas tu dia ada cabang CH. Sebelah kiri ada NH2. Okey, sebelah kanan dia ada C double bond OOH. Sekarang ni kita nak guna C double bond O sahaja. Dash. Habis itu. Okey, sebelah kanan kita nak draw glycine. Ini glycine. Jadi apa yang kita kena buat dekat glycine? Kita akan guna NH2 dia. So kita sambung sini N single bond. So dia ada salah satu H dash. Structure asal dia lah C H2. Lepas tu C double bond O OH. Jadi kita dah bina satu structure ataupun satu structure dia panggil dipeptide. Susunan dia adalah phe-gly. Kita letak phenylalanine belah kiri, glycine belah kanan. So di sinilah yang kita katakan peptide bond. Okey, kalau soalan tu minta glycine akan berada di sebelah kiri, phenyl akan berada di sebelah kanan. So tukar tepat je. Dia ada dua sahaja possible structure of dipeptide. Okay, question number 7A. Okay, question number 7A. Okay, dia minta dia kata pernyataan dia all amino acids are optically active. Okay, dia adalah optically active. So apa maksud optically active? Dia ada apa sini? Ada chiral carbon. Bermaksud structure amino acid ada chiral carbon kecuali glycine. So glycine saja yang tak ada. Yang lain semua ada. Okey, dia minta kita gunakan serine. Macam mana nak tunjukkan chiral carbon tersebut? Jadi kita draw structure serine. Okey, structure serine adalah 2 amino 3 hydroxy propanoic acid. So dah ada 3 carbon, COOH. Lepas tu dia ada C attach kepada NH2. Lepas tu dia ada H dan dia ada CH3. 1, 2, 3. Jadi macam mana kita nak gambarkan chiral carbon? Okey, chiral carbon berlaku pada carbon yang ni. Sebab apa? Dia ada 4 kumpulan atom ataupun kumpulan atom yang berbeza, iaitu dia ada COOH, dia ada NH2, dia ada CH3 dan dia ada H. So ini menunjukkan bahawa dia ada chiral carbon dan dia optically active. Sebab tu dia kata optically active. Okey, kita tengok dalam glycine. Kenapa glycine tak ada chiral carbon? So kita draw structure glycine. Glycine dia hanya ada 2 carbon saja, iaitu dia ada COH, dia ada NH2 dan dia ada 2H. 2H ni adalah benda yang sama. So bila sama, no chiral carbon.
Okay, no chiral carbon for the glycine. Tapi semua yang lain ada chiral carbon. Okay, seterusnya dia minta draw all possible stereoisomer for the serine. Jadi, apabila serine ni ada stereoisomer, kita boleh draw dalam bentuk isomer optical ataupun stereoisomer. Jadi, macam mana cara nak draw stereoisomer? So, kalau kita ingat balik dalam chapter yang keempat, kita ambil carbon chiral, letak center sini. Okay, and then kita bond dengan 4 benda yang ada pada chiral carbon tersebut, iaitu kita boleh draw sebagai okay, contoh saya nak draw serine dia. Serine okay, sorry tadi pembetulan. Serine dia ada CH2, dia ada OH sini. Dia ada cabang CH2OH. Jadi kita draw structure serine dalam bentuk stereoisomer, iaitu C dia ada COOH satu kumpulan. Okay, so draw kat bawah ni. Okay, yang ni CH2OH satu kumpulan, dan sebelah kiri kita buat black sini, kita ambil hidrogen satu kumpulan, dan sebelah belakang ni kita ambil sebagai NH2 satu kumpulan. Dan dengan menggunakan image cermin, kita draw image dia, iaitu C. Atas akan ada COOH. COOH. Sebelah depan akan ada benda ni. Okey, akan ada HO. Lepas tu ada H2C. Okey, sebelah kanan adalah hidrogen, dan paling kanan kita akan draw NH2. Jadi lengkaplah pasangan enantiomer. Okay, ni dalam chapter 4. Tapi kita boleh relate dengan amino acid, sebab amino acid dia ada chiral carbon yang setanda sebagai bintang tu. Okay, question number 8. 2 amino ethanoic acid. Structure pertama 2 amino ethanoic acid. Structure kedua 2 amino propanoic acid. Okay, A amino acid, draw all possible dipeptides. Dia minta kita draw all possible dipeptide. Okay, dipeptide ni kita faham dia adalah gabungan 2 amino acid secara dengan menghasilkan peptide bond. Jadi sebelum kita melukis dipeptide, kita kena draw dulu structure untuk 2 amino ethanoic acid. Structure ni kena draw dulu structure dia. Okay, dia adalah ethane. Kan, dia adalah ethane, hanya 2 karbon saja, iaitu dia ada COOH. Okay, lepas tu dia ada CH. Lepas tu dia ada NH2. Okey, manakala propanoic acid 3 karbon, COOH 1 karbon, 2 karbon, dan ada CH3 3 karbon. Jadi beza dia 2 karbon dengan 3 karbon. Okey, sekarang ni kita nak bina dipeptide. Jadi tadi kita belajar dipeptide adalah gabungan antara 2 karboksilik. Jadi kita boleh form sama ada selabelkan sebagai ni structure A, ni structure B. Okey, so kalau kita bina antara A dan B, di mana A sebelah kiri, B sebelah kanan. Jadi kita bina A sebelah kiri, CH2 NH2.
C double bond O dash. Kita ambil B. B adalah N. NH sambung kepada CH. Ada CH3. Lepas tu COOH. Okey, ni structure A kiri, B kanan. Okey, kita boleh ubah kepada B kiri, A kanan. B duduk kiri. Jadi kita ambil B letak kiri. Jadi apa yang berlaku? NH2 dash CH cabang CH3. Okey, so sini akan ada C double bond O dash sambung dengan A. A ni mari daripada N. Dia kena sambung dekat NH. Lepas tu N ni ada CH COOH. Jadi ini adalah peptide bond. Okey, ini adalah peptide bond. So beza dia adalah susunan dia lah ni A, iaitu 2 amino ethanoic acid, lepas tu sambung dengan 2 amino propanoic acid. Sebelah sini kita letak 2 amino propanoic acid belah kiri, lepas tu kanan dia adalah 2 amino ethanoic acid. Okey, selain daripada gabungan AB ataupun BA, okay, kita faham amino acid yang disebut dalam soalan ni iaitu A, saya labelkan A sebagai 2 amino ethanoic acid, B 2 amino propanoic acid. Dia juga boleh bergabung sesama sendiri. So macam mana cara dia buat? Okay, dia juga boleh gabung antara A bergabung dengan A sebab dia nak dipeptide. Jadi apa yang berlaku? Structure A, kita draw balik NH2 dia. Lepas tu ada CH2. Okay, C double bond O dash. Kita sambung dengan N. N ni mari daripada A juga. So NH. So ni ada CH2 COOH. Jadi ni adalah dipeptide. A bergabung dengan A. Dan kemungkinan yang keempat adalah B bergabung dengan B, di mana B ni kita salin balik B H2N, dia ada CH, lepas tu cabang dengan CH3. Okey, dan di sini C double bond O, O dia akan sambung dengan siapa? Akan sambung dengan B yang kedua, iaitu kita sambung dengan N H. Lepas tu ada CH cabang CH3 COOH. Jadi ini adalah A bergabung dengan A, iaitu 2 amino ethanoic acid. Yang inilah B bergabung dengan B, iaitu 2 amino propanoic acid. Dan dua lagi yang tadi adalah A bergabung dengan B dan B bergabung dengan A. Jadi ada 4 possible structure untuk 2 amino acid yang disebutkan dalam soalan ni. Sebab dia minta all possible, dia minta all. Kita kena bagi semua. Kalau dia minta spesifik, kita bagi ikut kehendak soalan sahaja. Okay, question number 9. So dia bagi 2 molecule of glutamine acid react to form dipeptide. Dia form dipeptide. Draw the structure of dipeptide. Dia minta kita draw structure of dipeptide. Macam tadi juga. Okay, kita tengok asid amino yang dibekalkan. Kita cari kawasan mana yang ada COOH dan kawasan mana yang ada NH2. So di situlah dia akan form dipeptide. Jadi cara dia, kita cuma adjust lah position tu supaya COH akan berada di sebelah kanan, NH2 akan berada di sebelah kiri, supaya formation kita tu senang untuk dibentuk. Okay, so cara dia, kita ambil COH ni, kita letak sebelah kanan.
C double bond O dash. Dash ni kita nak sambung dengan amino acid yang kedua. Okey, so kita ambil structure belah kiri dia. Dia ada CH, dia ada NH2. Lepas tu dia ada structure ni CH2 2, lepas tu dia ada COOH. Okey, ni adalah structure belah kiri. Okay, kita ambil structure yang sama, kita masukkan NH. Saya ubah kepada pen merah, dia ganti dengan NH. NH ni hak atas ni. Okey, jadi NH ni dia bawa ke apa? Dia bawa structure dia tu, iaitu dia bawa CH, COOH. Lepas tu bawah dia tu ada cabang. Boleh tak kat bawah CH2 kurungan 2. Lepas tu sambung lagi dengan COOH. Jadi di sinilah dibina dipeptide. So boleh check balik masing-masing lah. Boleh check semula bahawa sambungan dia berlaku hanya pada karbon COOH dan juga NH2 pada dua side. COH sebelah kanan, NH2 sebelah kiri. Okey, soalan kedua dia minta kita tunjuk apa? Dia minta kita tunjuk explain the structure of Zwitter ion. So macam mana kita nak form Zwitter ion? Zwitter ion macam biasa. Kita ambil structure ni HOOC kurungan CH2 kurungan, lepas tu ada CH. Okey, NH2 kita ubah kepada NH3+. Manakala COH kita ubah kepada COO-. So dapatlah Zwitter ion. Okey, so cara nak draw Zwitter ion. Okey, untuk soalan terakhir, soalan nombor 10. Saya minta kamu cuba buat dulu. Nombor 10 ni cuba buat. And then completekan semua jawapan-jawapan untuk tutorial ni, tutorial yang ke-12. Dan saya minta hantar dalam GC seberapa segera yang mungkin. Sebab tadi saya dah guide macam mana nak answer soalan nombor 1 hingga nombor 9 dan boleh complete lah. Dan kena salin balik atas kertas dan hantar dalam GC. So boleh berpandukan kepada video yang setelah rakam ni. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.